Limas adalah sumber ataupun lambang kebanggaan Seni Bina Johor Darul Takzim. Hari ini, Intan akan mengkaji tentang rumah ini dengan pakar jemputan kami. Jom bersama dengan Intan, kita kaji dan kenali seni bina tradisi kita. Sekarang ni Intan bersama dengan Abang Ilyas, individu yang bertanggungjawab ke atas pembinaan semula rumah bumbung limas ini. Kan Abang? Okey, mungkin Abang boleh kongsikan dengan kita sebenarnya bagaimana sejarah rumah ini? Di tapak asal dia pada tahun 1938 dan saya bawa balik pindah ke Muar ni pada tahun 2014. Kita tambahkan tiang tinggi, tapi reka bentuk dia tetap asal. Kita tambah tiang tinggi dan bahagian anjung. Rumah Limas Johor pada dasarnya mempunyai 5 ruang, antaranya anjung, serambi, ruang tengah, dapur dan pelantar. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang susun atur Rumah Limas Johor ini, kita bersama dengan pakar jemputan. Bumbung Rumah Limas Johor, tengok dalam mereka bentuk, bumbung dia ada pelabung yang panjang, pelabung tu dekat atas atap. Okey, yang panjang, lepas tu dia ada 5 lagi pelabung yang bawah yang membawa atap tu turun. Okey, dan di antara pelabung atas dan bumbung yang bawah, mereka ada bentuk 3 segi, tebal layar. Tebal layar kita panggil dia. Ya, tebal layar 3 segi itu ada yang mengikut kecirian yang dibawa setiap karakter. Ada yang biasa menggunakan bentuk bulan dan matahari, menggambarkan alam semula jadi. Ada yang diukir dengan ukiran flora, ada yang meletakkan kekisi, ada pelbagai desain. Dikatakan bergantung kepada status pemilik rumah dan juga pengaruh budaya yang dibawa ke rumah tersebut. Begitu juga yang paling istimewa ada pada Rumah Limas Johor ialah mereka ada tunjuk langit. Okey. Tunjuk langit ini juga berbeza kepada pemilik rumah dan juga budaya yang mereka bawa. Ada tunjuk langit yang memang berbentuk seperti penunjuk langit, ada berbentuk batu nisan dan ada pelbagai desain. Jadi ia melambangkan bahawa pemilik rumah ini dan juga kehidupan mereka di dunia ini adalah yang satu. Okey, untuk tangga batu ni memang bahagian bawah lah. Dia akan kena hujan apa semua, memang kita refer untuk tangga batu lah. Jadi bila dia naik daripada tangga batu tu, dia akan jumpa serambi. Ruang serambi ni untuk menerima tetamu. Untuk menerima tetamu yang mungkin kita belum berapa mesra. Jadi bila dah mesra, insyaAllah kita akan jemput naik ke atas untuk menerima hidangan. Mungkin kita minum air ke dekat atas tu nanti dekat ruang tamu. Baru kita lebih mesra lagi lah dekat atas tu nanti. Okey, senang cerita serambi ni orang kata pembuka kata lah, nak tahu dulu, nak berkenal-kenal dulu. Macam saya ni kira-kira dah banyak cerita kan. Saya bolehlah naik ke atas pula bang? Boleh. Assalamualaikum. Rumah Limas ni, sempena nama dia Limas, dia struktur utama yang menjadi keunikan adalah bumbung dia lah. Bumbung dia terdiri daripada 5 perabung. 5 perabung ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil ridge. Ya. Jadi dia ada 1 ridge yang mendata, yang utama, dan 4 ridge yang mencuram ke cucuk atap. Jadi itulah 5 perabung. Dan selain itu dia atap dia yang di bahagian tepi itu berbentuk segitiga ala-ala piramid sikit kita katakan. Cuma dia ada 5 bucu lah, 5 penjuru yang mana ia dikaitkan dengan 5 kemuliaan lah dalam masyarakat Melayu, iaitu keagungan, kesopanan, kedamaian, keamanan dan kesejahteraan. Jadi 5 konsep tentang 5 kemuliaan tadilah. Selain daripada itu, ada lagi unsur 5 ni dalam Rumah Limas Johor, iaitu ruang utama dalam seni bina Rumah Limas ni lah. Iaitu anjung, serambi, rumah tengah, dapur dan pelantar. Sekarang kita berada di ruang tamu kedua. Ruang tamu pertama, di sana dia menghadap ke tangga lah. Okey, ruang tamu kedua ni fungsi dia
untuk lebih pada untuk kita solat dan untuk kenduri kendara. Yang di bahagian sini lah. Ya, Okey. untuk ruangan untuk imam lah. InsyaAllah. Fungsi ruang tamu kedua ni lebihnya pada untuk solat, untuk kenduri kendara dan dalam keadaan kiblatnya tiada gangguan. Okey. Sebab bila kita nak buat rumah kayu ni, susun atur yang pertama kita akan cuba aturkan untuk kiblat. Itulah yang kita akan jaga. Bermakna menghadap kiblat ataupun bagaimana? Bila imam solat, tak akan ada gangguan daripada bahagian hadapan. Okey, tak ada siapa yang boleh lintas dan Tak ada siapa sebagainya. yang boleh lintas. Okey, baik. Memang orang kata cukup teliti pembinaan rumah tradisi lama ni, bang. InsyaAllah kita cuba sebaik mungkin, sebab itu yang akan kita aturkan dulu. Untuk susunan rumah ni lah. Identiti rumah limas Johor terletak pada bumbungnya dengan satu perabung terus mendatar bersambung dengan 5 perabung menurun ke cucur atap dengan kayu berceracak di atap dikenali sebagai tunjuk langit. Rumah limas Johor pada dasarnya mempunyai 5 ruang iaitu anjung, serambi, ruang tengah, dapur rumah dan pelantar. Sesetengah rumah limas ada ruang sebelum anjung sebagai ruang tangga. Tetamu lelaki kebiasaannya akan berkumpul dan dilayan di serambi, manakala orang perempuan pula di rumah ibu dan dapur. Ini sebetulnya kita panggil ruang tengah. Ruang tengah ni lebihnya untuk keluarga dan untuk orang-orang perempuan. Jadi biasanya orang perempuan ni akan masuk ikut bahagian tangga belakang. Bentuk awal rumah limas ini dikenali sebagai limas perabung 5, iaitu bumbungnya memakai 5 buah perabung terdiri dari satu perabung terus mendatar bersambung dengan 4 perabung menurun ke cucur atap. Binaan bumbung berbentuk piramid ini dipanggil limas. Program-program menarik menanti anda di TV1. Rumah tradisional Melayu adalah antara seni bina terawal di Nusantara. Seni pertukangan diwarisi sejak turun-temurun dari generasi hingga ke generasi. Sehingga kini masih banyak lagi rumah tradisional Melayu yang terus megah berdiri. Hari ini Intan akan mengupas dan meninjau rumah bumbung Panjang Perlis bersama dengan pakar jemputan kami. Kenali seni bina tradisi kita. Rumah ini mempraktikkan seni bina silam di mana tidak menggunakan paku melainkan pasak dan tanggam. Kesenian kaedah pembinaan lama menitikberatkan penggunaan sumber sedia ada bagi membina sesebuah rumah tradisi itu. Dalam segmen ini, kita akan menyaksikan bagaimana hebatnya seni pertukangan Melayu lama. Sebelum ini, rumah Melayu bentuknya tak macam tu. Atap dia tak limas. Jadi kalau kita lihat pada awalnya, mereka bentuk rumah Melayu tu dia bumbung panjang. Tanpa ada bentuk atap tiga segi di penghujung dia. Jadi disebabkan oleh pengaruh daripada luar tanah Melayu pada waktu itu, ada banyak daripada kepulauan Melayu Nusantara yang lain seperti Jawa, Bugis, Palembang dan sebagainya lah. Di samping itu, rumah limas juga mengambil pengaruh daripada kolonial, daripada Belanda dan Inggeris. Untuk ciri-ciri yang mana tu? Untuk atap dia. Selalu atap limas tu dikaitkan dengan atap Belanda sebenarnya. Tapi telah diubah suai untuk kesesuaian di tanah Melayu. Tanah Melayu. Jadi dia bukan sekadar meniru, tapi telah diinovasikan dalam bentuk yang sesuai untuk iklim dan masyarakat di tanah Melayu. Kesenian kaedah pembinaan tradisional seperti rumah limas Johor ini berkisar bagaimana sesebuah rumah tradisional itu didirikan dengan menggunakan sumber sedia ada di kawasan sekeliling.
Rumah-rumah ini juga mempraktikkan kaedah pembinaan lama yang tidak menggunakan paku melainkan pasak dan tanggam bagi menguatkan dan mengukuhkan binaan tersebut. Secara asasnya, rumah Melayu didirikan dengan menaikkan struktur tiang utama yang dipanggil tiang seni terlebih dahulu sebelum diikuti pemasangan rasuk lantai, bumbung dan diakhiri dengan kayu dinding, pintu, jendela dan sebagainya. Istimewanya reka bentuk rumah Melayu tradisional dan terutamanya rumah limas Johor. Rumah Melayu tradisional ini boleh ditambah. Ditambah, ditolak, dibahagi kepada orang. Dibahagi pun boleh? Boleh. Macam mana tu? Bagaimana? Okey, biasanya pemilik rumah akan bina rumah berdasarkan kemampuan mereka dan keperluan. Dan biasanya paling asas rumah dibina satu ruang saja. Rumah tengah, rumah ibu. Kat situlah dapur, kat situlah bilik dan sebagainya. Apabila mereka ada melakukan pertambahan ruang sebab pertambahan ahli dan dah ada duit yang lebih banyak, mereka akan tambah dapur. Dan di antara rumah tengah dan dapur ada pelantar. Okey, jadi dah automatik dia tambah sekali. Jadi kemudian mereka akan tambah serambi. Lepas tu anjung. Dan jika mereka nak tambah bilik, mereka akan tambah bilik di ruang tengah. Tambah bilik 1, 2, 1, 2. Dia akan tambah banyak-banyak bilik dan jika mereka nak besarkan lagi rumah tu, mereka cuma buka pelantar dan buka rumah ibu, tarik ke belakang. Tambah lagi ruang. Jadi istimewanya rumah Melayu ini boleh ditambah. Kalau dalam masa sekarang renovate lah. Tapi sekarang. Cara dia tak nampak macam Renovate. dia nampak macam dibuat sekali. Betul. Boleh disimpulkan di sini, kaedah pemasangan rumah tradisional Melayu adalah pelopor terawal kepada konsep IBS atau Sistem Binaan Berindustri di dunia. Rumah tradisional ini juga boleh dibongkar, dipasang semula dan dipindahkan sama ada secara buka dan pasang atau diangkat keseluruhannya secara bergotong royong ke lokasi yang baru. Inilah antara kelebihan kaedah pembinaan tradisional yang menggunakan bahan binaan ringan. Kebanyakan rumah limas secara tradisinya bertiang tinggi. Pada asalnya, bawah rumah itu dibiarkan lapang, tetapi perkembangan selanjutnya memperlihatkan wujudnya pagar yang diperbuat daripada bilah-bilah kayu nipis dari tiang ke tiang bagi melindungi bawah rumah itu. Di bawah rumah inilah antara lain tempat menyimpan alatan kerja luar seperti tanjak, cangkul dan sebagainya. Pada musim hujan, bawah rumah berfungsi sebagai tempat menyidai pakaian basah. Kalau anda menanam budi, jangan dicampur bersama nanas. Jikalau anda menanam budi, jangan dicampur bersama nanas. Jikalau anda menapur budi, jangan sekali diharap panas. Jikalau anda hati-hati kalau berlayar, jangan sampai hilang kemudi. Hutang emas boleh dibayar, hutang pun dibawa mati.
berada di hadapan rumah Imam Haji Jamaluddin yang terletak di Kampung Sungai Mati, Muar, Johor. Ini juga merupakan salah satu contoh rumah limas Johor. Dan jika anda boleh perhatikan, terdapat sedikit pengubahsuaian yang berlaku di bahagian bawah rumah ini. Pembinaan rumah tradisi dahulu mengambil kira pelbagai aspek, antaranya iklim, suasana setempat dan juga pelbagai elemen semula jadi yang lain bagi memastikan ketahanan binaan. Pelbagai kaedah juga dirangka bagi mendapatkan pengudaraan dan pencahayaan yang baik demi keselesaan penghuni. Rumah limas Johor ni, kalau kita tengok sejarah rumah limas itu sendiri, banyak negeri-negeri di Malaysia ada rumah limas tersendiri. Okey, tapi yang istimewanya dengan Johor sebab lokasi Johor terletak paling dekat dengan kepulauan Indonesia. Bumbung asal ni, bumbung asal dia zinc. Kecuraman bumbung tu pun kurang. Jadi sekarang ni kita upgrade pada kita tukar. Kita tukar pada genting lama. Genting lama ni kita dapat daripada bangunan lama lah. Ketinggian bumbung tu pun kita tinggikan sikit. Kita tinggikan sikit untuk air mengalir lebih laju dan lebih cantik lah keadaan bumbung tu. Okey. Berbalik pada limas tu semula, atap dia saya rasa masih relevan untuk diguna pakai hingga kini lah. Dan rasanya dia lebih efektif dalam climate kita ataupun iklim kita berbanding dengan atap rata ataupun flat roof yang kita biasa tengok pada binaan moden, menyalurkan air hujan turun untuk memberi perlindungan daripada matahari dengan kelebaran atap dia, cucuk atap dia kan. Jadi itu semua ciri-ciri yang boleh dibawa ke dalam reka bentuk baru ataupun moden. Dinding rumah limas berpintu dan berjendela yang setiap satu mempunyai 2 daun pintu atau daun jendela. Bentuk jendela tidak banyak bezanya dengan pintu. Yang membezakan cuma 2 perkara. Pertama, daun pintu dibuka ke dalam dan daun jendela dibuka keluar. Kedua, separuh bahagian bawah lubang jendela dipasang ke kisi kayu 4 segi atau kayu berkumai atau papan berlubang dan berukir untuk memudahkan angin keluar masuk sekaligus sebagai sistem keselamatan. Pintu atau jendela ditutup dengan cara menyelak dari dalam. Kita secara logiknya rumah Melayu tradisional memerlukan ruang yang luas, tanah yang besar. Dan tanah adalah masalah kepada negara-negara yang penduduknya semakin bertambah. Faham. Tapi apa yang kita boleh aplikasikan, yang pertamalah saya boleh kata untuk negeri-negeri terutamanya yang mengalami masalah banjir. Sangat diperlukan, digalakkan untuk membina binaan lebih tinggi daripada tanah seperti rumah Melayu tradisional yang lain. Untuk mengelakkan masalah banjir dan sebagainya. Banjir kita tidak boleh nak halang banjir berlaku. Tapi kita boleh ada penyelesaian kepada reka bentuk rumah kediaman yang kita duduki. Yang itu paling utamalah. Daripada segi susun atur ruang, saya boleh katakan jika yang kesesuaiannya ialah apabila bilik tidak berhadapan, tidak bercampur dengan ruang tamu, ruang dapur. Sebab bilik ni adalah satu ruang privasi. Jadi sebaiknya dia memang kalau tidak tersorok pun dia tidak mendedahkan pintu bilik kepada ruang-ruang tersebut. Rumah tradisional seperti rumah limas Johor ini lebih mapan dan lestari berbanding binaan moden yang lain kerana mampu mengatasi masalah banjir besar yang sering melanda rantau ini pada musim tengkujuh. Kalau kita tengok tata cara kehidupan pada satu ketika dahululah masyarakat Melayu duduk bersila atas lantai kan. Jadi aliran angin mudah kena pada badan. Jadi memang kebentuk itu memang betul-betul disesuaikan dengan bukan sahaja pada untuk climate, disesuaikan kepada iklim tapi malah kepada cara hidup. Cara masyarakat itu menghuni bangunan itu sendiri. Dan kalau saya nak sebut dengan dia panjang cerita dia. Tapi cukup saya rasa untuk saya jelaskan yang satu bahagian ini saja yang saya rasa amat penting sebab kadang-kadang kita lupa kita buat tingkap. Betul.
tapi tak sampai ke kita sebab aliran angin tu tak dihala ke arah tubuh kita. Jadi itu mungkin walau kita ada tingkap kita rasa dah cukup, Tidak berfungsi sebaiknya. tapi tidak berfungsi secara optimal. Aha. Okey Abang Ilyas, Intan difahamkan Abang Ilyas ni generasi kedua sebagai Betul. tukang kayu untuk seni bina Melayu lama ni. Jadi Abang Ilyas boleh tak ceritakan dekat kita semua sedikit latar belakang tentang abang sebagai seorang tukang kayu ni? Okey, ayah mula tahun 1984 buka bengkel tapi fokus pada perabot lah masa tu. Masa tu perabot okey, tak ada masalah. Tapi bila sampai satu masa tu saingan daripada perabot luar ni banyak, kita pergi tukar pada membuat rumah-rumah kayu ni. Membina rumah kayu, membaik pulih rumah kayu. Jadinya kerja tu dah banyak berubah lah. Banyak pada yang besar. Mungkin boleh kongsikan dengan kita permintaan ramai tu bagaimana untuk orang kata seni pertukangan Melayu lama ni? Dia ada banyak bahagian. Ada bahagian dia ada banglo besar tapi dia perlukan wakaf sahaja. Macam kadang-kadang ada tanah kosong, dia akan bina satu biji rumah kayu. Jadi orang kata mengikut kesesuaian dan permintaan ramai lah. Ya, betul. Rumah tradisi bukan sahaja mempunyai falsafah seni binanya yang tersendiri, malahan merentas tembok masa dengan kaedah pembinaannya yang boleh diguna pakai sehingga kini. Rumah bertiang dinding papan, tanam selasih di tengah laman, biar hilang segala harapan, namun kasih hamba turutkan.